Assalamualaikum warahmatullahi sambung kembali um, pembahasan fikih insya-Allah. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal menyambuti bulan Ramadan. Tidak lama lagi, sekejap lagi kita akan jumpa bulan Ramadan. Maka itu kita muzakarah sedikit. Saya percaya saya dah baca dah bab ini, tetapi never mind. I will just go through, and then I will stop dekat tempat yang saya belum touch lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayan Ahkamis Siyam. Kita membincangkan tentang hukum berpuasa. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa syara'it wujubi siyam thalathatu asya'. Islam, bulugh, akal, wal qudrah 'ala saum. Dan syarat wajib puasa itu ada 3 perkara dan tambahan satu lagi. Yang pertama ialah Islam. Orang Islam wajib puasa. Yang kedua bulugh, sudah baligh wajib puasa. Yang ketiga aqlu, mempunyai akal. Dan yang keempat tambahan wal qudratu ala saum, dan mempunyai kekuatan untuk puasa. Kalau dia kuat puasa, boleh puasa. Kalau dia tak kuat puasa, dia boleh batalkan puasa dia. Wa faraidu saum arba'atu asya', dan fardu puasa ada 4 perkara. Pertama an-niyah. Ni semua saya dah cakap kemarin. Yang pertama niat. First is your intention. Niat saja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan kerana Allah SWT. Wa thaniyan, yang kedua ialah al-imsaku anil akal wasyarab, tahan diri daripada makan dan minum. Wa thalithu, yang ketiga al-jima', ada hubungan seksual isteri dan suami. Wa rabi', dan yang keempat ta'ammudu qai', sengaja muntah. Sengaja muntah maka batallah puasa. Wa walladhi yuftiru bihi sha'im asharatu asya', dan yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Yang membatalkan puasa 10 perkara. Walladhi yuftiru bihi sha'im asharatu asya', ma wasala amdan ilal jawf, apa saja yang sampai kepada perut. Makan sengaja sampai tak perut, sampai minum sengaja sampai tak perut, sampai isap rokok sengaja sampai tak ke perut, sampai. Jadi apa saja yang sampai ke perut maka ia membatalkan puasa. Terus ibu yang dirahmati Allah, au ras, tak sampai ke perut tapi sampai ke kepala. Tak sampai perut, sampai ke kepala. Kadang minum air sampai ke kepala, okey, itu pun juga membatalkan puasa. Wa thalith al-huknatu fi ahadi sabilain, menyuntik ataupun memasukkan satu perkara di antara 2 jalan, kubul ataupun dubur. Masukkan ubat demam kan, melalui lubang belakang, batal puasa. Masukkan sesuatu ke dalam faraj juga membatalkan puasa. Apa lagi membatalkan puasa? Wal alqai amdan, muntah dalam keadaan sengaja. Muntah sengaja, batal puasa. Wal wat'u amdan, hubungan seksual, memasukkan kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan sengaja, membatalkan puasa. Wal inzalu anil mubasharah, keluarkan air mani, membatalkan puasa. Seterusnya al haidu wan nifas wal junun wal riddah. Haid batalkan puasa, nifas batalkan puasa, gila batalkan puasa, riddah murtad membatalkan puasa. Itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa, 10 perkara tadi. Wa yustahabbu fi shaum thalathatu asya', dan sunat ketika berpuasa 3 perkara. Ta'jilul fitr, segera buka puasa. Azan terus buka puasa, jangan buang masa. Athani ta'khiru sahur, lambatkan sahur. Sahur, azan pukul 6 pagi, lambatkan sahur, 5.30 sahur. Jangan pukul 12 malam dah sahur sebab nak tidur kan. Tak, bangun sekejap walaupun minum seteguk air atau susu. Al-thalith, yang ketiga at-tarkul hajri minal kalam, meninggalkan kata-kata kotor, maki orang, mengumpat orang, itu semua ditinggalkan. Itu sangat yustahabu, sangat-sangat dituntuti ketika satu orang berpuasa. Wa yahrumu siyamu khamsatu ayyam, 5 hari tak boleh puasa. 5 days we cannot fast. Apa dia? Al-Idain, 2 hari raya. Raya puasa baik, raya haji baik. 2 hari raya ni tak boleh kita puasa. Wa ayyami tasyrik, ayam tasyrik, hari-hari tasyrik untuk haji.
Wahia thalathatu allati ba'da yaumin nahar. Itu 3 hari setelah hari sembelih haiwan korban. Wa yukrahu saumu yaumus syak, dan makruh puasa pada hari syak. Esok Ramadan, hari ini dipanggil yaumus syak. Maka hari itu kita jangan puasa sebab hari itu syak, mungkin esok mungkin Ramadan. Esok mungkin 1 Ramadan, jadi jangan. Illa ayyuwafiqa adatalahu, melainkan memang dah biasa dia puasa. Memang dah biasa dia tu, memang setiap hari tu Isnin Khamis puasa. Kebetulan hari Isnin tu adalah hari syak. Jadi kalau dia puasa tak makruh. Tapi kalau orang lain puasa makruh. Jadi faham, agama tu bukan semua sama. Dia agama tu, tuntutan agama tu khusus bagi satu-satu orang. Orang tu wajib, orang yang lain mungkin tidak. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man wati'a, dan barang siapa yang ada hubungan seksual fi nahari, dia masukkan zakar dia ke dalam faraj isteri dia atau bukan faraj isteri dia, yang penting dia buatlah hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadan, amidan, dalam keadaan sengaja, bukan terlupa, bukan dipaksa, kan? Dipaksa, kan? Orang, kalau kau tak jima, aku akan bunuh keluarga kau. Contohlah, ada orang gila macam tu, dia pun terpaksa, tak batal puasa dia. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf, bukan tak batal, batal puasa dia, tapi dia tak haram. Dia tak haram. Ini kan pembahasan tentang pengharaman. Wa man wati'a fi nahari Ramadan, barang siapa yang ada hubungan seksual pada siang hari Ramadan, amidan, dalam keadaan sengaja, fil farij, ini dimasukkan kemaluan dalam kemaluan, fa alaihi qada, maka wajib dah dia qada. Hari tu punya puasa dia kena bayar balik. Itu saja ke? Tak. Tak, bukan tu saja. Fa alaihi qada wa kafarah, dan dia kena bayar kafarah. Berapa kafarah dia? Kafarah dia ialah raqabatin mu'minatin, dia kena bebaskan seorang hamba. Cari satu hamba, bebaskan hamba tersebut. Fa illam yajid, kalaulah tak ada, carilah satu dunia dah tak ada dah hamba perempuan, tak ada lagi hamba. Fa illam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain, kalau tak ada, kenalah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Satu hari pun dia tak mampu, ini kan pula 2 bulan. 2 bulan berturut-turut dia kena puasa. Sebab satu hari dia telah mengadakan hubungan seksual, maka dia kena bayar balik. Fa illam yastati', kalau 2 bulan berturut-turut dia tak mampu, fa id'amu sittina miskinan, hendaklah dia bagi makan 60 orang miskin. Cari 60 orang miskin dan bayar bagi makan kepada mereka biar kenyang 60 orang miskin. Likulli miskinan muddah, bagi setiap orang miskin kita kena bagi 1 mud, kurang lebihlah 1 mud gandum ataupun beras. Wa man mata wa alaihi siyam, dan barang siapa mati, meninggal dunia, wa alaihi siyam, dan ke atasnya itu dia ada memiliki hutang puasa, min Ramadan, daripada bulan Ramadan, maka hendaklah dia at'amu anhu, maka dia memberi makan, likulli yaumin muddah, satu hari 1 mud dia kena bayar. Ini perkiraan lebih kurang fidyah. Wa syaikhu al-haramu, dan orang tua yang sudah lemah, dia tak boleh puasa, idza ajaza, apabila dia lemah, an saumi yuftiru wa yud'imu an kulli yaumin muddah, hendaklah kalau dia tak puasa, dia lemah daripada puasa, maka bolehlah dia batalkan puasa. Wa yut'imu, boleh dia beri, dan wa yut'imu, dan memberi makan, an kulli yaumin muddah, setiap hari 1 mud perkiraan, dia bayar denda dia. Sebab dia dah tua dah, umur dah 100 lebih, kan? Dah tak larat, sembahyang pun tak larat, kan? Berak pun dekat pampers, kan? Jadi dah macam baby balik. Baby mana kena puasa?
Inilah agama kita, agama yang penuh dengan kelonggaran, rukhsah. Ada rukhsah dalam agama Islam. Wa yut'imu an kulli yawmin muddah wal hamilu, dan satu orang perempuan yang hamil, yang mengandung, ada anak dalamnya, wa murdi'u, dan orang perempuan yang menyusui anak dia. In khafata, kalaulah kedua-dua orang tadi mereka takut, ala anfusihima, mereka takut diri mereka sendiri, takut tak kuat lah, aku tak kuat, aftarata, maka kedua-duanya boleh berbuka puasa. Orang hamil atau orang menyusu, dia takut dia tak kuat, saya tak kuat lah nak puasa ustaz. Kalau awak sendiri tak kuat untuk diri awak sendiri, aftarata, maka awak bukalah puasa. Wa alaihima, dan ke atas awak kedua-dua yang buka puasa tadi, aftarata, wa alaihima al-qada lil iftar, dan wajib ke atas kamu untuk bayar balik hari yang kamu tak puasa. Yang ni 2 Ramadan kena qada. Kena qada puasa kamu. Wal kafaratu an kulli yawmin muddun wa huwa ritlun wa thalathun. Baik. Itu tadi kalau sekiranya dia khawatir atas diri dia sendiri. Kalau sekiranya dia khawatir atas anak dia, kandungan dia, maka ibu ayah dirahmati Allah, dia boleh batalkan puasa, dan kemudian dia kena bayar denda pula. Ada denda, 1 hari 1 mud. Alaihima al-qada'u lil iftar wal kafaratu an kulli yawmin muddun wa huwa ritlu wa thuluthun bil iraq. Hendaklah 1 hari dibayar 1 mud beras. Wal marid wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani, dan bagi orang yang musafir, dia bukan dekat negeri dia, ataupun dia sakit sangat dan tak boleh nak puasa, maka orang ini boleh dia membuka puasa dia dan kemudian dia bayar saja, dia qada saja puasa, tak perlu bayar apa-apa hutang. Wallahu a'lam bishawab. Habis dah satu bab berkaitan dengan puasa, satu kali pintas lalu insya-Allah. Alhamdulillah. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, bagus. Ni seronok tak buat live. Kalau buat live dia kena tanya-tanya soalan. But if you have questions, you can write in to me, WhatsApp me, and I'll be glad to answer if I know the answer, insyaAllah. Ibadah dirahmati Allah, faslun fi ahkamil i'tikaf. Faslun pada membincangkan bab i'tikaf. Wal i'tikaf sunnatun mustahabbatun. So now we are discussing pasal kita bermalam di masjid. Dan bermalam di masjid ini, ibadah dirahmati Allah, sangat sinonim, sangat diamalkan ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan kita disunatkan untuk tidur di dalam masjid. Kenapa suruh tidur masjid? Supaya buat ibadat, bukan tidur dalam masjid. Tidur masjid pun dah ibadat, apakah lagi kalau beribadat di dalam masjid. Jadi ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita nak bagi perhatian, supaya kita, Allahumma salli ala Muhammad, ambil manfaat daripada bulan puasa dengan kita hadirkan diri kita dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, saja aku i'tikaf dalam ini rumah Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa kita dapat dengan i'tikaf? Kita akan dapat ketenangan yang hakiki. Betul? Ketenangan, senyap, sunyi. Tapi jangan bawa dunia kita dalam masjid. Jangan bawa handphone kita, jangan bawa laptop kita, tablet kita, buat kerja dalam masjid. Kita tak akan dapat apa yang kita cita-citakan. Kalau cita-citakan kita itu ialah ketenangan di dalam masjid, pastikan masuk masjid biar tenang betul. Tinggalkan segala gadget-gadget yang ada. Just leave it everything behind. You yourself and your Rabb, and that's all. So now it is best because during Ramadan there's a multiplier effect. Kita buat satu amalan tapi ganjarannya banyak. Jadi disuruh i'tikaf dalam bulan Ramadan. Disuruh i'tikaf pada bulan Ramadan. Jadi kita ikutlah. Kalau ada jemaah-jemaah tabligh, kita bikin ikut dia. Perempuan tak ada ikut jemaah-jemaah tabligh untuk pergi ke masjid-masjid. I'tikaf kat dalam rumah.
buat satu ruangan, cukuplah. Itulah masjid. Itulah masjid. Ibu yang dirahmati Allah SWT, al-i'tikaf sunnatun mustahabbatun. Bermula i'tikaf, ini bermalam di masjid, hukumnya ialah sangat-sangat digalakkan. Sangat-sangat digalakkan. Sunnatun muakkadatun. Sangat-sangat mustahabbatun. Sangat-sangat digalakkan. Jadi kita ambil masa duduk dalam masjid, tafakkur, tadabbur, fikir kesalahan kita, fikir amalan yang kita dah buat, apakah sempurna atau tidak, dipikirkan. Duduk sorang-sorang, banyak sembahyang sunat dan lain-lain lagi. Walahu, dan bagi nak iktikaf dalam masjid, syartani, ada dua syarat. Ibadat juga, tapi pastikan ibadat ini menepati syarat-syarat yang disuruh oleh agama. Syartan an-niyatu, niat. Wa thani al-lubthu fil masjid. Pertama niat, nawaitul i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Yang kedua, al-lubth fil masjid, hendaklah diam di dalam masjid. Diam, bermalam di masjid, tenang-tenang. Wala yakhruj, dan tak boleh keluar daripada masjid, minal i'tikaf al-mandhur illa lihajatil insani, dan tak boleh keluar daripada masjid kalau sekiranya dia nazar. Kalaulah aku bebas, kalaulah aku dapat duit 1 juta, aku nak duduk dalam masjid, aku nak i'tikaf di dalam masjid selama 1 hari. Jadi dia pun masuk check-in dalam masjid, dia tak boleh keluar daripada masjid. Tak boleh keluar makan, minum, tak boleh. Illa lihajatil insani, melainkan ada hajat kemanusiaan. Apa dia? Berak, kencing. Dia tu makan dalam masjid, tak ada masalah. Illa lihajatil insani. Jadi buatlah, if you have hajat, remember there is always ways, there are always ways, methods untuk kita keluar daripada masalah problem kita. Jangan kita terlalu terbelenggu dengan masalah. Cari jalan untuk selesaikan, dan antara jalan penyelesaian ialah tenangkan hati. Jadi bila kita dapat satu-satu nikmat, kita kata, ya Allah, kalau kau bagi aku beli kereta ni, aku nak iktikaflah kat masjid 3 hari. Tak boleh keluar, duduk dalam masjid 3 hari diam-diam. Min i'tikafin mandhur illa lihajatil insani. Au uzrin min al-haid, ataupun uzur daripada haid. Ada haid pula. Kalau ada haid, tak boleh keluar lah. Kena keluar lah. Haid, tiba-tiba tidur dalam masjid, tiba-tiba pancut air mani. Mimpi keluar air mani. Keluar air mani betul. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan begitu, tak boleh kita nak keluar daripada boleh kita keluar daripada masjid. Wallahu a'lam. Sebentar. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, au maradun, ataupun sakit boleh keluar. La yumkin maqamu ma'ahu, tak mungkin kita berdiam di dalam masjid. Kalau dalam keadaan begitu, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keluarlah. Keluar sebab kotor badan kita. Dan terakhir sekali, wa yabtulul i'tikaf bil wati, dan batal i'tikaf dengan sebab wati, sebab jima'. Bila mana kita jima', ada melakukan hubungan jima', maka terbatallah i'tikaf sebab kena mandi wajib. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu, kita dah bincang tentang Ramadan. Kita juga telah bincang tentang i'tikaf. Saya harap ia bermanfaat kepada anda. Mudah-mudahan bermanfaat, yang baik dari Allah, yang buruk dari kelemahan diri sendiri. Minta ampun Allah, minta maaf dengan semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.